Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan sekarang ada di mana? Halo. Kejap. Nama saya Ibu Nur dari Pantai Timur, Semenanjung, Malaysia. Malaysia, okey. Semalam saya membaca WhatsApp ibu. Ibu banyak mengalami keajaiban selawat. Boleh ibu cerita awal mula ibu mengenal selawat sampai hingga ibu mengalami banyak keajaiban? Saya mula-mula kenal selawat sebelum 2021 lagi, tahun 2020. Masa tu saya cuba amalkan selawat Sajaratun Nuqud sebanyak 4,444 kali selama 6 bulan. Lepas tu siang malam sampai saya takut saya tertidur, saya sampai makan kacang, makan maruku. Tapi selepas 6 bulan tak ada apa-apa keajaiban pun. Kemudian pada tahun 2021 saya mengalami masalah keuangan yang teruk jugalah. Sampai saya makan pun kena berjimat-jimat dengan anak saya yang umur 24 tahun, laki-laki. Oh, ibu tinggal berdua dengan anak? Berdua saja, suami tak ada? Suami tak ada lagi? Dia sudah tamat belajar, ada degree dia tu dengan honors, tapi tak ada pekerjaan lagi, Ustaz. Oh, macam tu. Kalau suami ibu macam mana? Suami ibu dah tak ada lagi? Tak ada, dah berpisah lama dah, 14 tahun. Jadi ibu hanya punya anak satu orang saja? Anak semua 7, yang lain semua dah kahwin, duduk jauh-jauh. Tinggal yang ni je lah teman saya kat rumah, yang lelaki, bujang lagi. Okey. Lepas tu saya cuba nak jual rumah teres saya tu sebab orang kata kalau ada harta tapi susah, tak berguna kan. Lepas tu saya cubalah jual. Saya minta tolong ejen, upahlah dia. Selama 1 tahun tak ada siapa yang beli. Ramai sangat datang, berbelas-belas orang. Ada yang bujang, ada suami isteri. Dalam setahun tu ulang-alik saya pergi rumah tu. Rumah tu ada penyewa sebenarnya masa tu. Tapi saya nak jual sebab saya nak buat belanja makan hidup sehari-hari. Oh, semasa tu ibu tak ada kerja apa, penghasilan sehari-hari dari mana? Tak ada kerja ke? Tak ada. Sebelum tu saya pernah jual nasi lemak. Oh, tapi tak bawa jualan payung lagi. kan. Kenapa tak jualan lagi? Yang penjaja. Kenapa tak jualan lagi? Sebab selepas setahun saya asyik jumpa duit shilling 5 sen, 10 sen di bawah payung. Mungkin itu sihir tu. Lepas tu lama-lama tak ada orang yang datang dah. Tak laku dah saya jual. Macam tu. Okey. Kalau modal RM30 dapat RM5. Kadang tak laku langsung, buat balik nasi macam tu. Lepas tu saya pun duduklah rumah diam dah 3-4 bulan tu. Lepas tu saya cuba jual rumah ni. Lepas tu saya buka YouTube, tengok channel Pak Ustaz Mukhlif Masya singgah di beranda. Lepas tu pada 28 Mei 2021 saya pun mula berselawat. Semangat ni, 25,000 tu sehari selama 33 hari. Lepas tu datanglah pasangan suami isteri tengok rumah saya tu. Lepas tu dia cakap nak beli. Alhamdulillah, memang terkejut sungguh saya. Oh iya, lepas tu ibu jual, dia tak ada tawar kau, ibu harga sekian nak jual tapi dia tak ada tawar. Sampai jadi 100 tu dia dah tawar dah, berbelas-belas ribu. Saya ingat daripada tak laku saya susah nak makan, jadi tak apalah 100,000 tu. Lepas tu saya selepas berselawat 25,000 kali selama 33 hari tu. Lepas tu saya bagi makan kucing juga selama 3 bulan berturut-turut. Saya tak tahu sedekah subuh tu berapa hari. Mungkin 40 hari.
tapi saya buat sampai 3 bulan tak berselang sehari pun. Ibu bagi macam Saya keluar dari rumah. Ibu bagi makan kucing kat mana? Kat depan rumah ke atau jauh tempat atau macam mana? Naik mobil juga. Naik mobil. Dalam 5 minit, 7 minit, 10 minit ada 3 tempat saya bagi makan. Nasi saya gaul lah dengan ikan, apa lauk yang saya ada kat rumah tu. Ibu Sebab masak? nak buat sedekah subuh. Masak terkhusus untuk kucing atau memang sisa makanan? Macam mana? Tak, saya masak memang lebih. Oh begitu, macam tu. Okey. Masak lebih untuk kucing juga. Dalam lebih kurang 25 ekor kucing tu dalam 3 tempat tu. Okey. Lepas tu saya bagi makan selama 3 bulan. Lepas tu pada bulan 8 tu kira saya dah tanda tangan dekat lawyer. Bulan Oktober 2021 bank pembeli pun masukkan duit ke akaun saya. 100,000. Nak kirakan bolehlah makan 2 tahun dengan anak saya dengan kucing sekali. Okey, kalau 100,000 tu berapa wang Indonesia? Mungkin 300 juta kali ya? Tak tahu saya. Tak tahu, nanti saya tengok lah. Kalau 1,000, kalau 320 ringgit sejuta. Okey, nanti ya mungkin sekitar macam tu 300 juta lah kalau wang Indonesia. Okey. Ya. Okey. Lepas tu apa lagi yang terjadi? Apa lagi yang terjadi setelah itu? Lepas tu saya pun dapatlah duit tu. Tu yang saya bagi ustaz sikit. Saya pun derma juga sini untuk buat masjid apa sana sini sikit-sikit kan. Derma online tu. Lepas tu yang keduanya saya punya kontrakan. Sewanya sini tak pakai kontrakan setahun ustaz. Pakai sebulan-sebulan. Sebulan-sebulan saja, okey. Setiap bulan kita bayar awal bulan macam tu. Dia sewanya 1,000. Dalam lebih kurang 3.125.000 rupiah agaknya. Okey. Sebulan. Okay, lepas tu pada orang tu dah ada menyewa dah sudah 1 tahun. Lepas tu dia telefon tak nak bayar bulan Oktober, November, Disember 2021. Kenapa saya tanya kenapa? Okey. Kenapa dia tak nak bayar? Saya kata kalau tak nak bayar kena tengok surat perjanjian tu. Kena saya pulangkan deposit, tengok bil yang mana tertunggak tu kan, kena tolak dulu. Lepas tu saya cakap macam ni lah, bayar separuh, maknanya RM500 saja setiap bulan. Jadi 1,500. Lepas tu tiba-tiba yang bulan 12 dia dah bayar. Lepas tu yang bulan Disember tu masuk akaun lagi sekali daripada syarikat tu. 1,000. Lepas tu saya pun terkejut juga tu. Kenapa masuk duit lagi? Saya cek online. Memang daripada syarikat tu. Jadi sepatutnya 3 bulan dibayar 3,000 lah. 1,000. Jadi wangnya tu kurang? Tapi dibayar cuma 1,000 saja? Sepatutnya 1,000 kali 3 lah. Tapi dia bayar 500 kali 3. 1,500. Jadi bila ada tambahan 1,000, maknanya saya dapat 2,500. Berkurang 500 lah dari sewa yang sepatutnya. Tapi syukurlah, alhamdulillah. Walaupun kurang 500. Sekarang ni dia dah sambung balik bayar 1,000. Oh macam tu. Lalu itu syarikat tu dia macam terhenti sekejap 3 bulan tu, tapi dia bayarlah walaupun 500 tu. Tapi yang terisi sendiri tu yang 1,000 itulah tak tahu kenapa dia bayar 2 kali, saya tak tahu. Jadi terisi sendiri 1,000 tapi bukan dia yang bayar. Tapi yang bukan dia yang bayar. Dia bayar. Mungkin bertukar kerani yang bekerja tu, yang tukang bayar tu dekat pejabat dia bertukar pekerja, dia bayar lagi sekali. Sepatutnya 500. Dia dah letak 500, dia tambah lagi 1,000. Jadi macam tu. Apa lagi yang ibu rasakan selain daripada itu? Lepas tu pada bulan Julai, seorang hamba Allah wanita tolong bayarkan bil elektrik saya RM160. Lepas tu dia bagi RM50. Dia cakap untuk anak saya, duit poket. Ibu kenal kah orang tu? Ibu kenal? Tak kenal. Kenapa? Ibu jumpa di mana?
Di sini kan ada macam organisasi yang persendirian gitu. Dia jaga kebajikan. Saya pun tak kenal. Anak saya tengok, dia kata ni ada ni, boleh ada orang ni boleh minta tolong ni. Dia adalah ramai dalam tu, berbelah-belah orang. Nasiblah siapa yang respon tu. Jadi Anak jiran ibu pun dibayarkan juga elektrik bulanan dia? Dia bayar untuk saya, dia bayar online. Sebulan tu je lah, bulan Julai tu. Lepas tu dia poket anak saya, dia bagi 50. Dia bank in. Okey. Dan kenapa ibu boleh mendapatkan bantuan tu? Apa memang ibu pernah mendaftar atau macam mana? Tak. Anak saya, dia tengok dalam telefon kan macam-macam persatuan ada. Tiba-tiba tengok ini persatuan setempat ni dekat tempat tinggal kita. Dia kata macam tu. Dia pun cubalah isi nama. Macam cakap, tu. Saya tinggal dengan ibu, bulan ni tak cukup duit nak bayar bil elektrik. Cakap macam tu. Lepas dia tahulah anak saya dah tamat belajar tapi belum ada kerja lagi. Lepas tu dia bagi 50 untuk anak saya tu. Dia pesan, jaga mama baik-baik. Dia kata macam tu. Itu memang baik wanita tu. Semasa tu ibu masih mengamalkan 25,000 sehari? Masa tu saya mulakan 28 Mei. Selepas tu bulan Julai tu yang dibayarkan tu bil. Yang sudah masih mengamalkan ya 25,000 tu? Masih mengamalkan. Terus amal 25,000 masa tu. Okey. Apalagi yang ibu rasakan lagi semalam ibu kasih 11 keajaiban yang saya baca tu. Boleh ceritakan semua? Tapi kecil-kecil je Ustaz. Tapi memang saya memang terkejut dan bersyukur sangat. Sebab memang nampak jelas keajaiban tu. Lepas tu yang keempatnya pada bulan Julai juga agensi polis hantar dekat rumah saya beras, gula, tepung gandum, minyak masak. Sekotak dia hantar. Lepas tu jiran tetangga tengok, kenapa kereta polis datang rumah saya? Ada kes apa? Takut kes jenayah ke apa? Lepas tu jiran dekat saya WhatsApp. Dia kata, Kak, kenapa polis datang? Ada hal apa? Saya cakap, anak saya kan belum ada kerja lagi. Jadi, dia hantarlah mesej dekat persatuan polis yang daerah Kemaman tu. Saya dalam daerah Kemaman ni. Lepas tu, polis tu dalam masa 2 hari dia datang hantar. Tahulah kereta polis, dia dengan anggota relanya 3-4 orang. Memang pelik lah polis datang. Lepas tu, bagi bantuan. Dah jiran dah nampak tu, dia tahu saya ni susah. Dia kata, kenapa akak tak cakap akak susah? Takkan saya nak bagi tahu dekat jiran tetangga. Saya cakap macam tu, malulah saya. Lepas tu jiran pun datang bawa beras, gula, tepung, duit 100 dia letak dalam beras. Lepas tu jiran lain pun datang juga bawa telur, bawa beras. Saya pun terpinga-pinga. Kenapa datang macam ni 3-4 hari berturut-turut macam tu? Jadi beras semua yang ibu dah punya melimpah ya? Alat-alat untuk masak, beras ada tu apa macam ya. Saya boleh makan sampai 3 bulan tu. Lepas tu beras 40 kilo 3 bulan memang tak habis. Saya makan dengan anak saya, dengan kucing, tak habis. Ni dah hampir setahun ni dah habis lah tu. Lepas tu mulai bulan Oktober 2021, anak sulung saya dia tinggal di Pantai Barat. Saya ni kan Pantai Timur. Kalau dia nak datang dia kena melalui Lebuh Raya tu. Tapi dia bayarkan bil untuk saya, bil elektrik saya 160. Tiap-tiap bulan bil elektrik, bil air sikit je, RM10 saya bayar sendirilah. Sampai sekarang dia masih bayar? Ya, sampai sekarang. Lepas tu anak saya yang seorang lagi duduk Pantai Timur juga, tapi jauh lah, dalam 100 km dari saya ni. Dia kasih saya mesin air kowe. Apa tu? Mesin air kowe tu macam mana? Kowe, mesin air untuk tapis air yang basmi karat-karat apa tu. Okey, saya faham.
mesin air kan sambung dekat apa pipe air, panggil apa, keran. Okey. Lepas tu air tu ditapis, jadi keluarlah air bersih, ada panas, ada sejuk, ada air biasa. Jadi senang, saya tak payah masak dah kalau nak buat kopi. Okey. Lepas tu bulan Ramadan, saya letak kuih muih tu sejak bulan Mei 2021. Selepas saya amalkan selawat tu terus. Saya tanya kawan, boleh tak nak letak kuih? Dia cakap boleh, saya boleh tak. Lepas tu bulan Ramadan kan tutup. Okey. Warung-warung makan tutup. Jadi ada pula bazar Ramadan yang jual sebelah petang. Okey. Kawan yang lain pula, teman yang lain tu suruh saya letak kuih dekat dia. Alhamdulillah, saya letaklah 3 minggu aja. Dapat 900. Itu habis semua? Semua selalu habis? Selalu terjual semua? Selalu habis. Okay. Kalau tak habis 1-2 kotak tu, dia akan hantar dekat masjid-masjid dia infak. Baik yang teman saya ni, dia letak dekat masjid yang berbeza-beza setiap hari kalau tak habis. Okay. Jadi sistemnya macam mana, Bu? Jadi ibu letak kuih-muih tu di warung, itu dia langsung bayar? Ke petang. Dia langsung bayar letak, semua? Lepas tak. Dia jual dengan pembantu dia 2-3 orang. Lepas tu besoknya dia ambil 20% aja. Oh, macam tu. Jadi kalau lebih, jadi ibu hanya dibayar sejumlah yang laku saja. Yang laku tu dia ambil dekat dia komisen 20%. Kalau tak habis, tapi biasanya habis. Okay. Kalau tak habis dia hantar dekat masjid. Kan orang boleh makan lepas solat isyak ke, lepas maghrib ke. Ibu jual kuih apa? Dia hantarlah kuih Ibu kuih goreng apa? Apa? Ibu jual kuih macam mana? Kuih goreng kah? Kuih apa? Bolu manis-manis? Kuih saya letak yang pertama sandwich. Sandwich sardin tu, letak salad. Lepas tu saya buat kuih buah Melaka, tak tahu nama apa, dekat Indonesia. Buat daripada tepung pulut, dalamnya gula merah, gaul dengan kelapa. Oh, kalau di sini namanya onde-onde di sini ni. Di sini namanya onde-onde. Di dekat Indonesia nama onde-onde. Dekat sini panggil onde-onde juga. Ada yang panggil buah Melaka. Lepas tu yang buat daripada macam lempeng, isi inti kelapa, gulung-gulung-gulung. Yang tu pun saya jual juga tu. Sini panggil ketayap atau kuih gulung. Masya-Allah. Lepas lagi satu kuih cara. Dia tepung campur santan, lepas tu isi dia tu gula dalam. 3-4 jenis tu je lah yang saya buat. Okey, dan selalu tapi habis lepas, dan dapatlah RM900. 900 bersih. Okey. Dan cukuplah untuk uang raya tu. RM900. Oh, saya tak raya pun, cuma pergi masjid je, solat di masjid je. Tak ada tetamu pun datang. Anak-anak yang dari jauh cuma tak datang? masa raya tu, anak-anak yang dari mana-mana tak datang ke rumah? Pada hari raya tu lah anak saya yang seorang tu 2 tahun, dia balik sekejap. Lepas tu dia pergi pula 2 tahun. Lepas tu raya tu baru dia balik lagi sekali. Oh. Yang tu sudah berkahwin tu, sudah ada anak 3-4 dah tu. Saya tak tahu dia duduk di mana-mana, tapi raya tu dia balik. Anak yang lain pun balik juga, yang duduk pantai barat dan duduk sebelah Kuantan Pahang tu balik. Lepas tu yang seorang yang 3 tahun tak balik tu pun balik, tapi selepas raya lah. Oh, selama ni dah lama tak balik. Memang ibu tak tahu di mana anak ibu selama ni? Ada saya tahu, tapi yang perempuan saya tak tahu 2 orang tu. Yang perempuan yang bongsu tu dah tamat belajar, sudah ada degree juga. Tapi dia sudah berkahwin. Tapi alhamdulillah ya. Tapi ibu tak tahu selama ni, tapi alhamdulillah dia balik raya tu. Alhamdulillah pada bulan 1 tahun ni, bulan Januari tahun ni dia balik, bawa balik suami dia. Lepas tu dia dalam perjalanan ke utara. Bila dia turun semula, dia tinggal lagi sekali. Selepas dia tinggal kali kedua tu Ustaz, dia WhatsApp saya hampir setiap hari. Ustaz, dah tak hilang dah. Tapi alhamdulillah dia berkahwin tu dengan pemuda baik Ustaz. Oh, masya-Allah. Yang ambil jurusan agama syariah. Okey. Ibu semua anak ibu punya degree, punya position.
Tetap macam mana ibu membiayai uang sekolah semasa dulu? Sementara ibu dulu hidup dalam hidup yang kesederhanaan. Ya. Masa dulu sebelum masa berpisah tu, saya minta dekat bekas suami saya tu, mantan suami tu, nafkah anak 3,000. Tapi saya tak fikir 3,000 cukup masa sekolah biasa. Bila masuk universitas, kosnya makin tinggi. Tapi saya berjimat-jimat lah sampai saya jual kereta saya 2 kali, barang kemas saya semua saya jual nak masukkan anak saya kat universiti tu. Lepas tu yang nafkah tu saya minta melalui mahkamah lah, secara rasmi lah. Cuma nafkah tu cukup-cukup untuk anak saya sampai tingkatan 5 je. Lepas tu macam mana? Sebelum masuk ibu sendirilah yang lepas mencari. tu itu yang saya jimat-jimat tu. Oh. Jadi ibu selama berjimat tu berjualan kuih muih lah, macam mana? Masa tu saya cuba jual nasi tu lah, tapi tak berapa sangat. Ada yang kadang-kadang saya mengasuh, jaga anak orang, jaga baby gitu, jadi macam babysitter masa tu lah, masa anak kecil-kecil tu. Bila anak dah masuk EU tu, okey lah, ada kontrakan satu tu. Lepas tu yang bilik ni, kamar 2 yang dekat rumah saya duduk ni, saya jadikan homestay tu bulan Januari. Tapi anak saya semua dah lepas tanggungan dah, tinggal yang seorang dengan saya ni aja. Okey. Ibu tadi kata ibu terkena penyakit dikirim bomo apa sihir apa, dan macam mana? Dah sembuh tak? Dah sembuh? Sembuh, cumanya kadang-kadang kalau saya baca Al-Fatihah 7 kali ataupun selawat banyak, ataupun saya baca satu ayat tu, dulu tak ingat ayat berapa, amai yujibul mutar wa iza da'ahu wa yakshifus su. Bila saya baca tu banyak-banyak, saya akan jumpa atas lidah saya, Ustaz. Jumpa apa? Sama ada rambut ataupun sembilu buluh, sembilu bambu halus kecil je atas lidah. Dia macam keluar sendiri tu. Macam tu. Sampai sekarang pun bila membaca keluar tu, sampai sekarang bila ibu membaca tu masih keluar lagi? Ada kadang-kadang nampak dalam pinggan ada rambut. Kadang kita baca, ibu pesan suruh baca Bismillahirrahmanirrahim dulu kan sebelum makan. Lepas tu selawat, baru baca bismillah, baru makan. Kalau ada yang hantar santau dalam pinggan tu, dia akan nampak lah berupa rambut ataupun kuku. Ibu cakap macam tu. Jadi kadang-kadang pernah juga keluar dekat hidung saya, Ustaz, benda tu macam sembilu tu. Saya ambil je lah dekat hidung. Semasa ibu membaca selawat 25,000, ibu tak merasa sakit ke? Biasanya tak ada. Biasa kalau orang yang terkena bomoh tu, bila dia membaca selawat banyak, dia tak kuat. Cuma kalau masih ada pengaruh-pengaruh jahat tu, mungkin saya rasa macam malas nak solat, malas nak buat kerja, malas nak buat kuih, macam tu. Saya lawan je lah. Saya cakap ni mesti dari syaitan ni. Kalau saya baca selawat banyak pun dia keluar juga. Saya ambil je atas lidah tu. Okey. Ibu tahu siapa yang kirim tu? Tahu? Tahu. Oh, tahu. Tetangga jiran bu atau siapa? Bekas mantan suami yang lain, bukan yang bapa kepada anak-anak ni. Gitu. Saya pernah berkahwin dengan orang lain juga lepas tu. Yang tu lah buatnya. Sebab saya pernah nampak dia, kalau baca Fatihah nampak muka dia macam tu. Macam tu. Nah, sampai sekarang ibu masih istiqomah 25,000 kali atau dah berkurang macam mana? Kadang-kadang berkurang. Tapi kalau berkurang hari ni 15, besoknya saya akan buat 30. Okay. Kalau boleh saya nak tetap 25 je, tak nak berkurang kalau boleh. Okey, lalu sekarang apa profesi ibu sehari-hari? Apa masih berjualan kuih muih atau macam mana? Ya, saya bangun 3 pagi. Saya solat tahajud sikit. Lepas tu saya buatlah kuih. Lepas tu saya goreng mi, bihun pun saya dah tambah lagi menu. Dihantar ke warung? Lepas tu pukul 6, pukul 6:30 pagi, saya hantar dekat warung. Sekarang ni 3 warung saya hantar. Dan selalu habis setiap hari? Habis, alhamdulillah. Anak ibu ada bantu-bantu lah.
Dia bantu masukkan dalam kotak, letak stapler, tulis harga. Masya Lepas tu Allah. saya pergi hantar, dia turun hantar kuih. Nanti nak ambil duit, dia yang turun. Saya duduk je dalam mobil. Okey, jadi macam mana ibu bisa membagi waktu untuk bersalawat sebanyak 25,000? Apakah sambil ibu membuat kuih, ibu sambil bersalawat, macam mana? Kalau masa sambil buat kuih, saya tak kira tu. Saya tengoklah dalam 1 jam, daripada pukul 4 sampai pukul 5 misalnya. Saya targetlah dalam 5,000 selawat Jibril macam tu. Oh, macam tu. Lepas hantar kuih, saya pergi olahraga, jogging di track jogging. Okey. Sambil saya bawa lah tasbih digital tu. Saya bacalah surah-surah yang saya bagi tahu ustaz tu. Masya Allah. Ibu boleh tahu usia ibu sekarang ni berapa? Sekarang ni 63 ustaz. Oh, Masya Allah. 63 masih sehat lagi, alhamdulillah. Tak ada penyakit ya? Ada juga diabetes, tapi nya terkawal lah. Tapi jogging tu dalam seminggu 5 kali lah. Okey. Saya pusing track, macam track bola sepak tu kan, 9 kali, 10 kali macam tu. Jalan je, tak berlari pun. Okey. Sambil saya bilang lah, kira lah ayat-ayat apa yang saya nak baca, surah-surah pendek ke. Okey. Ibu tak ada ajarkan untuk anak ibu untuk banyak bersalawat biar mudah dapat kerja? Saya dah suruh dah dia. Tak tahulah dia baca berapa banyak, saya tak tahu. Saya cuma suruh je. Oh gitu, macam tu. Ya, insyaAllah kalau dia ni, dia bisa banyak bersalawat macam ibu, dimudahkan semua urusan pekerjaan apapun. Ya, insyaAllah. Okey. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan yang melihat video ni? Kepada kawan-kawan, teman-teman semua, jangan jemu untuk berselawat. Kita berselawat jangan mengharapkan ganjaran daripada Allah, kerana selawat ni Allah terima tanpa syarat kan. Lepas tu bila kita dah banyak berselawat, insya-Allah Allah akan penuhi keperluan kita. Masya-Allah. Dan memberi kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Memudahkan semua urusan dunia akhirat macam tu. Okey. Ibu sampai sekarang masih bagi makanan untuk kucing? Masih tak? Ya, bagi. Sekarang saya tak hantar nasi setiap hari. Cuma hari Jumaat saya buat special nasi untuk kucing. Lepas tu hari yang lain saya bawa Whiskas. Makanan kering Whiskas tu. Okey. Kalau Jumaat memang saya masak nasi. Masakan spesial tu macam mana? Apa tu lauknya tu? Saya campurkan dengan ikan ke, ayam ke, saya gaulkan dengan lauk-lauk dia banyak-banyak. Saya pergilah hantar. Oh, macam dekat tu. tempat kucing 3-4 tempat. Kalau hari biasa cuma Whiskas sajalah. Biasa kan? Lepas tu saya pun ada bawa balik. Kalau kita ni bagi makan kucing kan, misalnya awal mula kita kasih 3 kucing. Lepas tu nanti semakin banyak bertambah kucing. Macam tu kan? Banyak bertambah lagi kucing ni. Ya, kadang-kadang menghilang. Kadang-kadang bertambah lagi. Tadi pun saya dah ambil 2 ekor lagi buat balik. Saya nak bela dekat rumah sama. Saya suka tengok kucing makan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Semoga kebiasaan ibu memberi makan kucing ni boleh untuk ditiru oleh banyak orang. Okey. InsyaAllah. Okey. Burung pun saya bagi makan juga Ustaz. Dalam mobil sentiasa ada satu bekas. Saya letak beras dalam tu untuk burung. Masya. Jadi sekarang ni ibu tak ada pernah lagi merasakan susah macam dulu setelah banyak bersalawat ya? Tak ada dah. Alhamdulillah. Minyak mobil, bil air boleh bayar, cuma bil elektrik anak saya bayar lah. Cuma seorang anak saya lagi yang 7 tahun tak balik, tak ada khabar berita. Anak saya tu doktor Ustaz. Oh ya, doktor, tapi kalau raya tak balik. Kenapa jadi macam tu? Kalau raya tak 7 tahun. Tapi telefon tak pernah? Tak pernah. WhatsApp pun tak pernah. Dia cuma balik rumah ayah dia, rumah mak tiri. Oh, macam tu. Okey. Saya tak tahu sama ada anak-anak saya kena sihir atau kenapa saya tak tahu. Ya, semoga dengan banyak bersalawat nanti Allah berikan banyak kemudahan, anak ibu tu bisa kembali lagi, okey?
Amin. Oke. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya interview pada pagi ini. Ya, sama-sama. Oke. Saya pun ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki melimpah, panjang umur, lepas tu mendapat barokah, mendapat cahaya mata. Amin. Amin ya Allah. Nanti Ibu boleh juga bagi tahu ke kawan-kawan yang ada kat Malaysia sana, tontonlah video ni supaya bisa banyak berselawat. Macam tu kan, biar mereka pun tahu kan. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ibu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan seorang ibu di Malaysia. Sebetulnya beberapa bulan yang lalu ya, ibu ini pernah kasih saya semacam apa ya, Pak Ustadz tolong dibagi uang ini untuk sedekah kemana-mana, dan dia juga memberikan sebagiannya untuk saya. Kalau tak silap semasa itu dia kirimkan saya 1 juta lebih, 1 juta berapa gitu dari Malaysia, dan saya sudah salurkan itu. Ternyata uang itu tadi adalah hasil dari rumah tadi yang laku. Kan tadi awalnya beliau bercerita rumah beliau itu dijual dengan harga senilai 300 juta ataupun 1.000 ringgit Malaysia. Dan alhamdulillah dengan keberkahan selawat beliau banyak sekali mengalami kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT. Oke teman-teman, bagi kawan-kawan yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, atau Hong Kong, Taiwan, dimanapun, di Australia, di Amerika, di mana saja di seluruh dunia ini, boleh untuk membeli buku ini. Caranya macam mana? Caranya adalah tinggal di order saja lewat WhatsApp 0812 771 62924, dan kawan-kawan pun boleh juga membeli ini tasbih digital ya. Dan bagi kawan-kawan juga yang ingin bertestimoni di channel saya, dari manapun Anda, dari Malaysia, Singapura, dari Brunei, dari manapun Anda, insya Allah bisa saya interview tentang keajaiban selawatnya, dan insya Allah kita tayangkan di channel ini. Semoga saja bisa memberikan banyak keberkahan dan menjadi asbab hidayah bagi kawan-kawan yang lain. Langsung saja dikirimkan testimoninya ke WhatsApp yang tadi saya berikan ya. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.